dan sekiranya nadi tidak dapat dikesan, maka kita perlu memulakan CPR dengan segera. CPR mempunyai dua komponen, yang mana komponen pertama adalah tekanan di bahagian dada, yang kedua adalah bantuan pernafasan kepada pesakit. Apakah cara yang mudah untuk melakukan CPR kepada mangsa? Di sini saya sertakan langkah-langkah ringkas bagaimana untuk melakukan CPR kepada mangsa yang mengalami jantung berhenti secara mengejut. Pertama, pastikan keadaan sekitar adalah selamat. Ini adalah penting untuk memastikan keselamatan penyelamat dan juga mangsa ketika CPR ingin dilakukan. Kedua, periksa tahap kesedaran pesakit. Ini dapat dilakukan dengan memanggil nama pesakit ataupun dengan menegur pesakit dengan suara yang jelas dan juga menepuk di bahagian dada mangsa sehingga mangsa dapat memberikan respon ataupun dapat membuka matanya semula. Sekiranya mangsa tidak memberikan respon dan mata mangsa tidak terbuka, maka ini adalah dipanggil sebagai mangsa tidak memberi respon ataupun unresponsive. Seterusnya, apabila kita dapati mangsa tidak sedarkan diri, tidak memberi respon, langkah seterusnya ialah meminta bantuan yang dengan segera. Ini dapat dilakukan dengan menelefon bantuan kecemasan 999 dan juga mendapatkan AED ataupun Automated External Defibrillator yang terdekat dengan lokasi mangsa. Setelah kita telah memanggil meminta bantuan dan mendapatkan AED yang terdekat di lokasi kita, kita seterusnya perlu memeriksa nadi mangsa di bahagian leher mangsa dan juga memeriksa pernafasan mangsa. Sekiranya kita mendapati sukar untuk mengenal pasti sama ada mangsa mempunyai nadi ataupun tidak, hanya periksa bahagian dada pesakit ataupun mangsa dan melihat sama ada pergerakan yang menandakan mangsa sedang bernafas. Sekiranya tiada pergerakan di bahagian dada, maka ini adalah petanda yang mangsa kini tidak bernafas. Dan sekiranya mangsa tidak bernafas, CPR dapat dimulakan dengan melakukan tekanan di bahagian dada, di tengah-tengah dada pada kadar 30 tekanan dada bersama dengan 2 bantuan pernafasan setelah 3 tekanan dada tersebut. Lokasi tekanan dada tersebut adalah di tengah-tengah bahagian dada dan menggunakan kedua-dua telapak tangan menekan secara dalam sebanyak 5 ke 6 cm pada kadar kelajuan 100 ke 120 tekanan seminit. Pastikan dada diberikan ruang untuk mengembang secara menyeluruh sebelum meneruskan tekanan yang seterusnya. Setelah tibanya alat AED ataupun Automated External Defibrillator, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dengan nyalakan mesin AED tersebut dan mengikut arahan yang diberikan secara step by step. Biasanya pads akan ditampalkan pada bahagian hadapan, di sebelah kiri dan di sebelah kanan mengikut gambar rajah yang disediakan dan kemudian mengikut langkah-langkah yang diberikan menurut suara ataupun arahan yang diberikan oleh mesin tersebut. Setelah CPR dijalankan dan CPR hendaklah dilaksanakan dalam masa tempoh 2 minit secara berterusan, dan setelah 2 minit berlalu, kita hendaklah memeriksa keadaan mangsa sama ada terdapat nadi ataupun tidak. Sekiranya tiada nadi, maka CPR diteruskan untuk 2 minit dan seterusnya dan kitaran tersebut diulang sehinggalah bantuan ambulan tiba. Sekiranya terdapat nadi, setelah 2 minit CPR dilakukan, kita boleh meletakkan pesakit pada keadaan pemulihan, yang mana keadaan ini membolehkan pernafasan dapat dilakukan dengan lebih baik, dan sekiranya terdapat muntah ataupun air liur yang berkumpul di bahagian tekak mangsa, kedudukan ini membolehkan bendali tersebut dapat dikeluarkan secara mudah. Keadaan ini juga membolehkan penyelamat untuk lebih mudah memeriksa keadaan mangsa sekiranya perlu melakukan CPR semula. Apakah kepentingan CPR dilakukan kepada mangsa yang mengalami jantung terhenti secara tiba-tiba? Pertama, ia meningkatkan peluang kejayaan jantung berdenyut semula. Ini dapat
dapat ditingkatkan lagi dengan penggunaan AED secara berkesan dan juga pemberian CPR dengan yang berkualiti. Kedua, CPR juga mengekalkan peredaran darah kepada organ-organ penting di bahagian badan. Ini dapat mengelakkan kerosakan kekal pada organ-organ penting seperti hati, buah pinggang, otak dan juga organ-organ lain. Terakhir, CPR juga dapat mengurangkan komplikasi pada setelah pesakit kembali pulih, terutamanya fungsi otak, yang mana pesakit diharapkan dengan diberikan CPR yang berkualiti dapat kembali kepada kehidupan aktiviti harian yang asal seperti sedia kala.